Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Afiqah binti Ilyas, bernombor metrik 188436, mengambil jurusan Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Baiklah, untuk hari ini saya akan melakukan pembentangan bagi refleksi pengajaran ilmiah, dan saya telah pun menjalani latihan mengajar di Madrasatul Ulumuddin dan juga menjalani latihan mengajar secara dalam talian di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4. Dan tempoh menjalani latihan mengajar di Madrasatul Ulumuddin adalah bermula pada 6 Februari sehingga 4 Mac 2020, dan tempoh mengajar secara dalam talian di SMK Jalan 4 adalah bermula 8 Jun sehingga 9 Ogos 2020. Dan sepatutnya saya melaporkan diri di SMK Jalan 4 pada 23 Mac 2020, dan disebabkan oleh tempoh perintah kawalan pergerakan, saya terpaksa mengajar secara dalam talian. Dan untuk penyelia major, iaitu bagi subjek Bahasa Melayu adalah Dr. Azhar bin Muhammad Sabil, dan di sewaktu praktikal di Thailand, penyelia major saya adalah Ajar Razak Panamadi, dan untuk subjek minor, penyelia saya adalah Dr. Syamsuddin Osman. Dan seterusnya di sini saya kongsikan beberapa gambar sepanjang menjalani latihan mengajar di Madrasatul Ulumuddin. Di Madrasatul Ulumuddin sebenarnya ada dua bidang yang dipelajari oleh murid, iaitu bidang akademik dan juga agama. Dan di Madrasatul Ulumuddin juga terdapat lebih kurang 300 orang murid yang terdiri daripada murid tingkatan 1 sehingga tingkatan 6. Dan juga saya kongsikan di sini aktiviti-aktiviti yang saya lakukan di dalam kelas sepanjang berada di sana, dan juga gambar bersama Ajar Razak sewaktu beliau datang ke Madrasatul Ulumuddin untuk menyelia kami. Dan juga di sini saya kongsikan gambar bersama warga Madrasatul Ulumuddin. Dan ini merupakan bengkel yang kami sertai di Sekolah Islam Santitam yang dianjurkan oleh IPG Perlis, yang melibatkan guru-guru Bahasa Melayu di sekitar Nakhon Sitamarat. Melalui aktiviti ini, saya dapat menambah kenalan baru, iaitu antaranya guru-guru Bahasa Melayu di sekitar Nakhon Sitamarat. Dan juga pada gambar ini kami bergambar dengan guru pelatih yang menjalani latihan mengajar di Sekolah Islam Santitam. Mereka adalah pelajar yang berasal dari Indonesia, dan di sini saya kongsikan gambar bersama Baba, iaitu pengetua di Pondok Madrasatul Ulumuddin. Dan seterusnya bagi pengajaran, aspek pengajaran dan juga pemudahcaraan adalah pertamanya dari segi menghasilkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Pada awalnya, sewaktu saya menjalani latihan mengajar di Madrasatul Ulumuddin adalah merupakan satu cabaran buat saya untuk melaksanakan pengajaran yang lebih menyeronokkan, kerana salah satunya kekurangan kemudahan ICT, dan juga sekolah Madrasatul Ulumuddin agak infrastrukturnya yang agak kurang dari segi kemudahan dan sebagainya. Dan untuk masalah tersebut tidak menjadi satu halangan kepada saya untuk membuatkan ataupun mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, kerana saya cuba mengatasinya dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang ada, iaitu bahan mawjud seperti gambar, kertas akhbar dan juga majalah. Dan seterusnya, bagi pembelajaran dalam talian tidak mendatangkan satu halangan kepada saya untuk
menjalankan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, kerana kita tahu dunia pada sekarang ini adalah dunia yang canggih dengan kemudahan teknologi. Dan untuk pembelajaran secara dalam talian, sebenarnya banyak bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang tidak membosankan. Dan seterusnya, selama sebulan berada di Thailand, saya dapati bahawa guru-guru lebih mengajar secara pembelajaran berpusatkan guru, kerana ianya berfokuskan kepada guru saja dan murid-murid hanya mendengar sahaja penerangan yang telah diberikan oleh guru. Dan sepanjang berada di sana, saya bersama dengan rakan-rakan lain cuba untuk menyediakan suatu pembelajaran yang berpusatkan murid dengan mengadakan aktiviti secara berkumpulan. Dan seterusnya, strategi pengajaran juga dipelbagaikan bagi menghasilkan pembelajaran yang menyeronokkan. Dan seterusnya, dari segi komunikasi, saya mengalami masalah komunikasi untuk berkomunikasi dengan murid di sekolah Thailand kerana mereka tidak menguasai bahasa Melayu. Dan seterusnya, bagi aspek kurikulum pula, saya telah menyertai satu karnival yang diadakan di Ma'had Islam Imaniyah. Karnival ini adalah merupakan satu program yang wajib bagi mereka mengutip dana untuk kebajikan dan infrastruktur sekolah. Dan seterusnya, bengkel asas pengajaran dan pembelajaran yang diadakan oleh Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Negeri Perlis di Sekolah Muslim Samtitam. Dan di Madrasatul Ulumuddin sendiri mengadakan rombongan Korea Asia dari beberapa buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Dan seterusnya, kami juga telah dibawa oleh Encik Razak ke Universiti Wadailat untuk melakukan simulasi dan tunjuk cara berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya, kekuatan diri yang ada pada saya adalah mudah menyesuaikan diri di tempat baru. Dan pada awalnya saya rasa kekok untuk menyesuaikan diri dan akhirnya dapat menyesuaikan diri. Dan seterusnya, untuk kekuatan yang seterusnya adalah boleh bekerja dalam kumpulan, boleh mendekati murid dan juga berkeupayaan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya, menghadapi masalah untuk menyediakan bahan bantu mengajar, tetapi saya mendapat jalan penyelesaian. Dan seterusnya, boleh melaksanakan tugasan yang diberikan. Bagi kelemahan diri adalah salah satunya tidak menguasai kemahiran berbahasa Thailand, kekangan masa, penyampaian maklumat dan juga bahan bantu mengajar. Penyampaian maklumat tidak dapat disampaikan secara berkesan kerana mereka ramai antara murid di Thailand tidak dapat berbahasa Melayu. Dan juga pengajaran secara dalam talian boleh dikatakan kurang berkesan kerana murid-murid kadang-kadang tidak mendengar arahan dan mendapat arahan yang sepatutnya. Dan seterusnya, bagi cabaran sewaktu di Thailand adalah kurang kemudahan teknologi, murid tidak berminat mempelajari bahasa Melayu. Dari segi juga cabaran dihadapi sudah pastinya adalah dari segi komunikasi dan murid kurang fokus. Untuk murid kurang fokus adalah saya dapati melalui pembelajaran secara dalam talian, murid kurang fokus kerana kita tidak dapat bersemuka dengan mereka dan kita tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan sewaktu kita membuat penerangan mengenai topik pembelajaran. Dan seterusnya, penyelesaiannya untuk kurang kemudahan teknologi sewaktu pengajaran di Thailand, saya cuba atasinya dengan menggunakan bahan bantu mengajar maujud dan juga mempelbagaikan strategi pengajaran dan menarik minat murid dengan cara menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Dan cuba mengadakan perbincangan dengan guru bahasa Melayu di Madrasatul Ulumuddin untuk mengatasi masalah kurang minat dalam kalangan murid mempelajari bahasa Melayu. Dan seterusnya, di sini saya kongsikan perbezaan sekolah di Malaysia dan Thailand. Saya dapati di sekolah Malaysia ada
co-curriculum, iaitu seperti kelab persatuan, unit beruniform, tetapi di Thailand tidak ada co-curriculum dan co-curriculum mereka adalah dengan mengadakan program aktiviti yang dilaksanakan oleh murid sendiri sebagai ahli jawatan kuasanya. Dan seterusnya dari segi sukatan pelajaran, ianya amat berbeza sekali sukatan pelajaran di Thailand dan juga di Malaysia. Sukatan pelajaran bahasa Melayu di Thailand adalah sama dengan sukatan pelajaran bahasa Melayu murid di peringkat rendah, iaitu prasekolah dan tadika di Malaysia. Dan untuk buku teks, ianya jauh berbeza dengan penggunaan buku teks di sekolah Malaysia dan di sekolah Thailand. Saya mendapati bahawa buku teks yang digunakan di sekolah Thailand adalah buku teks yang masih mengandungi perkataan lama. Dan juga dari segi infrastruktur, sudah pastinya infrastruktur di sekolah Malaysia jauh lebih baik berbanding dengan di Thailand. Dan bagi kebolehan murid, ianya agak berbeza kerana bahasa Melayu merupakan bahasa ketiga untuk murid di Thailand. Dan sebagai rumusannya, terdapat banyak cabaran, perkara baru serta pengalaman yang berharga di sepanjang menjalani latihan mengajar selama sebulan di Thailand. Saya dapat mengenali budaya serta cara hidup masyarakat Thailand bagaimana, dan itu merupakan satu pengalaman berharga buat saya sebenarnya. Dan seterusnya, saya menganggap segala masalah yang dihadapi serta cabaran-cabaran adalah proses menimba pengalaman baharu. Dan seterusnya, pengalaman mengajar secara dalam talian pada awalnya memberikan cabaran kepada saya kerana murid sendiri tidak pernah mengenali saya dan hanya berjumpa secara alam maya sahaja dengan mereka. Dan juga mempelbagaikan cara untuk menghasilkan suasana pembelajaran secara dalam talian yang tidak membosankan. Dan sebenarnya pada peringkat awalnya saya dapat mengenal pasti ataupun memerhatikan tingkah laku murid yang mereka agak bosan ketika dalam kelas, tapi saya telah mempelbagaikan cara pengajaran dengan mempelbagaikan bahan bantu mengajar, dan akhirnya pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan dengan mempelbagaikan cara pembelajaran dan juga strategi yang dipelajari sewaktu kursus kaedah mengajar sepanjang mengikuti kuliah di Universiti Putra Malaysia. Dan akhirnya saya lihat setelah beberapa minggu membuat pembelajaran secara dalam talian, murid dilihat memberikan maklum balas dan juga menyelesaikan latihan yang telah diberikan melalui Google Classroom. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.